أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid At-Taqwa, barisan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan limpah kurnia kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini kita masih lagi diberinya peluang untuk hadir berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi diri kita pada malam ini diletakkan dalam kelompok mereka-mereka yang berada di dalam halaqah ilmu, suatu tempat yang begitu indah, yang begitu besar fadilatnya, ya, yang begitu hebat, diceritakan sebagai taman-taman syurga, ya, ke atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung balik hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala, pengumpulan hadis-hadis yang menceritakan tentang adab, ya. Kita masih lagi berada dalam bab menceritakan tentang bagaimana diri kita dengan anak yatim, ya, bab beradab dengan anak yatim. Pada kuliah yang lepas kita berada pada bab yang ke-75, hadis yang ke-133. Cuma izinkan saya nak tambahkan sedikit kupasan ataupun perbincangan pada hadis yang ke-133 tu. Ada sikit lagi kita nak bincang, insya-Allah. Baik, kita baca balik makna pada hadis yang ke-133 dalam buku kita pada muka surat 117, ya, dalam kitab kita muka surat 117. Baik, kita terus kepada maknanya. Hadis 133 daripada Ummu Sa'id bin Murrah Al-Fihri, daripada ayahnya yakni Murrah Al-Fahri ibnu Amr radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang memelihara menanggung anak yatim berada di dalam syurga seumpama dua jari ini. Nabi pun angkat tangan tunjuk dua jari macam tu, ya. Ataupun bagaikan ini dari ini, ataupun juga bagaikan di antara nak datang daripada sini ke sini. Maksud dua jari itu dekat. Dan bila cerita pula daripada sini ke sini, menunjuknya tempat orang yang jaga anak yatim tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti begitu rapat, begitu dekat. Ya, dah dalam masuk syurga duduk pula dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disambung sedikit di situ, telah meragui Sufyan mengenai jari tersebut, sama ada jari tengah dan jari telunjuk. Ada jugalah cerita hak lain sama ada daripada jari dua ni ataupun gini, lebih kurang macam tu.
Jadi nak menunjukkan juga tentang dekatnya mereka yang buat baik dekat anak yatim, yang jaga anak yatim, yang menanggung anak yatim yang sifatnya kematian ayah dan ibu. Tak ada orang nak jaga dah, kan? Tiba-tiba dengar satu berita mak ayah dia aksiden, anak tak balik lagi, anak yatim. Lepas tu kita ni tak ada kena mengena, kita pergi ambil dia, kita jaga dia dan jaga dia, bagi kebajikan dekat dia, bagi pendidikan dekat dia. Maka orang yang jaga tadi tu, insya-Allah, kata Nabi, di hari akhirat kelak dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat duduk dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah hadis 133 ni, yang pertamanya anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahawa hal ini merupakan antara sebab masuknya seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cerita juga, antara daripada hadis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, suatu keutamaan ataupun suatu kelebihan yang besar bagi orang yang jaga dan urus harta anak yatim dengan baik sampailah anak yatim tu balik. Dan pada waktu dia jaga tu juga dia tak harapkan balasan, ya, semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya isyarat bahawa darjat antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. Kalau kita tengok jaraknya tu pun tak jauh, makna dekat. Begitu rapat sungguh, ya, kedudukan mereka yang jaga anak yatim ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Dan Nabi juga suka kepada orang yang jaga anak yatim ni. Nak lagi bila mana orang yang jaga anak yatim ni dalam keadaan yang betul-betul ikhlas, kerana Allah Subhanahu wa taala, bahkan adanya azab yang sangat dahsyat. Kalau tuan-tuan ibu ayah sekalian rujuk balik dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Nisa ayat yang ke-10, Allah memberikan ancaman, ya, Allah memberikan ancaman yang sangat dahsyat bagi mereka-mereka yang menzalimi ataupun memakan harta anak yatim. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Apa maksud makan harta anak yatim secara zalim ni? Dalam bab menguruskan harta anak yatim tu ada keadaan-keadaan boleh diambil sekadar mana keperluan, ya. Yang dimasukkan di sini memakan harta anak yatim secara zalim dan menganiaya pula anak yatim tadi, menipu dan sebagainya. Bila mana ada keadaan yang sedemikian, sebenarnya mereka itu bukan sahaja dapat harta tu, tapi hakikatnya dia akan menelan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, telan api tu dan masuk pula dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Ancaman yang sangat dahsyat, ya, bagi orang-orang yang rasa-rasa macam oh tak apa, ambil sikit dan sebagainya. Kena tengok betul-betul bagaimana pengurusan harta dan sebagainya itu, kerana ada ancaman besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Ibnu Battal menyatakan orang yang mendengar hadis ini maka sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Kan? Kita dah faham tadi Nabi kata dekat dengan Nabi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat meraihkan, mengutamakan orang yang jaga anak yatim ni. Maka dalam keadaan sedemikian, maka beruntunglah bila mana ada peluang-peluang itu, ataupun ada manusia yang memang duduk dalam kalangan yang menjaga anak yatim ni, kerana insya-Allah tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ya. Baik. Hadis yang ke-134 masih lagi di bawah bab pada menyatakan keutamaan sesiapa yang menanggung anak yatim yang kematian ibu dan ayah.
Haddatsana Amr ibn Muhammad qala haddatsana Hushaim qala akhbarana Mansur anil Hasan anna yatiman kana yahduru ta'am ibni Umar fada'a bi ta'amin zata yawm fatalaba yatimahu falam yajidah faja'a ba'dama faragha ibnu Umar fada'a lahu ibnu Umar bi ta'am lam yakun 'indahum faja'a bisawiqin wa 'asal فقال دونك هذا فوالله ما غبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. Daripada Al-Hasan Al-Basri bahawasanya seorang anak yatim pernah menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni dia suka bila mana dia makan, dia buat baik dekat anak yatim, maka setiap kali dia nak makan akan ada anak yatim ni datang dekat dia dan dia akan berkongsi makanan dia tu dengan anak yatim. Ya, di sini juga menunjukkan antara keutamaan kebiasaan ya para sahabat dan sebagainya, bila mana nak makan, nak ambil ya kebaikan yang dinyatakan oleh Nabi SAW tadi, dia cuba sedaya upaya nak makan, nak berkongsi makanan tu dengan anak yatim. Macam kita lah juga kan, bulan Ramadan nak bagi sumbangan kepada anak yatim dan sebagainya, buat pengkhususan, nak buat baiknya ya kepada anak yatim ni. Dan ini juga merupakan amalan daripada para sahabat baginda Nabi SAW. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah mengajak kepada jamuan makan pada satu hari. Ibnu Umar ni dia pun buat satu jamuan ya, ajak mari makan ni. Lalu dia telah mencari anak yatim namun dia tidak menemuinya. Dalam majlis jamuannya itu yang biasa anak yatim datang hari tu, bila mana dia buat majlis tu, dia duduk tengok semua orang yang datang ni, tak ada pun anak yatim hak mari. Kan? Tak ada pun pada waktu tu. Kemudian anak yatim itu telah datang apabila setelah selesai majlis jamuan Ibnu Umar tadi. Maknanya dah habis dah majlis, barulah anak yatim tu mari. Seolah-olah mari lambat lah kan. Kalau kita ni orang mari lambat, majlis dah tutup, minta maaf lah, tutup dah majlis, kita bagi tahu dah sampai sekian-sekian ya. Ibnu Umar ni bila anak yatim tu mari lambat, dia pun panggil balik. Dia mengajaknya kepada jamuan makan dan dia tengok makanan pada waktu itu telah habis kan? Tengok makanan habis belaka dah. Walaupun sedemikian, dia tak nak hampakan anak yatim tadi tu kan, supaya anak yatim yang datang tu dia nak bagi juga kegembiraan, dia nak bagi juga makanan. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menjamu dengan dua jenis makanan yang lain yang special, yang namanya di sini dia letak sebagai nama sawiq, sejenis makanan dibuat daripada tepung gandum dan asal, yakni madu. Madu ni suatu benda yang special ya, suatu benda yang hebat lah ya. Lalu berkata kepada anak yatim tu, inilah untukmu kan, walaupun kamu datang lambat tapi kamu dapat makanan yang lebih baik ya, lebih special berbanding daripada tetamu-tetamu tadi. Jadi bila anak yatim tu datang, tengok-tengok dia dapat lebih lagi ya, bukan dapat makanan tadi. Ingat ke tak dapat dah sebab tengok makanan habis. Malah Ibnu Umar usaha juga nak bagi sesuatu yang lebih istimewa, jadi dapatlah makanan yang lebih istimewa. Inilah untukmu, demi Allah engkau tidak rugi. Kata Ibnu Umar dekat anak yatim tu, kamu jangan risau, ni ada makanan untuk kamu sebab kamu mari hari ni, demi Allah engkau tidak rugi. Dan berkata Al-Hasan dan Ibnu Umar, demi Allah dia juga tidak rugi. Apa maksud di sini? Yang nak dimaksudkan tidak rugi itu, yang pertama tentang budak anak yatim tadi ya. Anak yatim tu mari dalam keadaan dia ingat macam tak boleh makan dah, tapi dia mari rupa-rupanya dia dapat benda yang lebih berbanding daripada orang lain. Maknanya anak yatim hak mari lambat tadi, dia ingat tak boleh makan, rupa-rupanya dia tak rugi, dia dapat untung. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksudkan juga oleh Al-Hasan Ibnu Umar tu tidak rugi. Kalau kita ni dah keluar belanja yang lebih pula, mesti kita rasa rugi dah ni. Tapi nak dimaksudkan di sini, kata Al-Hasan Ibnu Umar itu juga apa yang dia buat juga dia tak rugi.
Sebab apa? Nabi dah cerita dalam hadis yang kita baca sebelum ni. Orang yang jaga anak yatim, gembirakan anak yatim, insya-Allah tempatnya di syurga dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengajaran daripada hadis ini ialah bagaimana kesungguhan sahabat mengambil berat ya kepada anak yatim ni, tuan-tuan. Sahabat ni mulia dah. Ya, sahabat ni sangat-sangat mulia dah kalau kita kata. Tetapi tengok bagaimana ya perbuatan ataupun hubungan pergaulan mereka dengan anak yatim. Ya, sangat-sangat mereka utamakan bila mana ada tuntutan dan juga galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita muhasabah diri kita, kalau kita tengok dalam sepanjang harian kehidupan kita pun kadang-kadang sukar untuk kita buat baik ni, tapi sahabat cari peluang ya untuk buat baik kepada anak yatim tadi. Baik. Seterusnya kita pindah kepada hadis yang ke-135. Haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim qala haddatsani abi qala sami'tu Sahla ibn Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi as-sababah wal wusta. Lebih kurang makna sama dalam hadis yang ke-133 tadi. Ya, makna yang sama lebih kurang, cuma guru Imam Bukhari ni guru yang lain, jalur yang lain dibawa. Jadi Imam Bukhari dia kumpul semua hadis-hadis yang ada kaitan tentang buat baik kepada anak yatim yang tak ada mak, yang tak ada ayah ni. Daripada Sahlun ibnu Sa'ad radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku dan orang yang memelihara ataupun menanggung anak yatim berada di dalam syurga begini. Tunjuk lagi lah, Nabi bagi tahu tu begini, seolah-olah begini. Dan baginda telah bersabda dengan mengisyaratkan dua jarinya, iaitu as-sababah dan al-wusta. Ni jari telunjuk ni dalam bahasa Arab namanya sababah, dan jari tengah ni dinamanya al-wusta, kan? Dalam hadis yang ke-133 tadi tak dijelaskan nama jari yang mana satu tu. Tapi dalam hadis yang ke-135 ni dijelaskan secara terperinci jari mana, jari sababah dan juga jari wusta. Jadi dekatnya hubungan dengan Nabi, dekatnya tempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita faham dah tu ya. Tadi pun kita dah jelas secara panjang dah pada hadis yang ke-133 tadi. Kita pindah pula kepada hadis yang ke-136. Haddatsana Musa qala haddatsana al-Ala ibnu Khalid ibnu Wardan qala haddatsana Abu Bakr ibnu Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Sahih al-isnad. Daripada Abu Bakar ibnu Hafs bahawasanya Abdullah, yakni Abdullah ibnu Umar. Yang dimaksudkan Abdullah di sini ialah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kerana anaknya itu iaitu anak kepada Sayyidina Umar. Dua-dua kita doakan mudah-mudahan diberinya keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah dia tidak memakan akan makanan melainkan di tempat itu terdapat anak yatim. Lebih detail lagi, kan? Abdullah ibnu Umar ni setiap kali dia nak makan, kalau kita faham dalam hadis ini, dia nak makan, kalau boleh dia makan tu dia nak kongsi makanan dia dengan anak yatim. Ya, dia tidak makan melainkan di tempat itu terdapat anak yatim. Tengok tuan-tuan, sebelum ni ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan, kan? Kelebihan buat baik dekat anak yatim, jaga anak yatim, bagi makan dekat anak yatim. Sekarang ni diceritakan pula hadis tentang perbuatan tu dibuat terus. Sahabat ni dia buat terus, kan? Perbuatannya diteruskan. Tadi cerita kelebihan, sekarang ni hadis pula cerita tentang praktikal terus dilaksanakan oleh para sahabat. Ibnu Umar dia kata apa? Di sini dia tidak akan makan melainkan pada tempat itu ada anak yatim. Kesungguhan dalam melaksanakan amalan ataupun tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sini juga ada dua sunnah. Yang pertama sunnah tadi itu sunnah buat baik pada anak yatim lah, kan? Sunnah memuliakan anak yatim. Dan yang kedua sunnah di sini ialah sunnah bila mana makan secara beramai, berjemaah, kan? Maksudnya Ibnu Umar kata makan itu dan di sisinya itu mesti dia nak makan bersama dengan anak yatim. Maknanya ramai makan ketika itu. Dan ini juga sunnah yang diamalkan. Waktu kita nak makan dituntut, digalakkan kepada kita untuk makan secara berjemaah, kan? Makan dengan anak-anak kita, makan dengan keluarga, isteri kita. Kalau tempat kerja makan dengan sahabat, jangan makan seorang-seorang. Sebab bila mana makan berjemaah ini, berhimpun ni, akan ada keberkatan, ya? Kalau kita nak ambil lauk tu, kita ambil sikit, kita fikir pula kawan kita nak ambil. Bila ambil sikit, akhirnya walaupun sikit cukup, ya, sempurna untuk ramai yang makan tadi. Inilah yang dituntut dalam agama kita. Dalam bab makan sekalipun ada adab-adab yang sangat dititik beratkan. Baik, bab yang ke-76, bab khairu baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Dia banyak cerita bab anak yatim lah ni. Sebab Imam Bukhari ni bila mana masuk satu bab, dia akan bawa hadis banyak cerita bab anak yatim, ya. Hari tu tentang buat baik kepada mak ayah, banyak hadis tentang buat baik pada mak ayah. Lepas tu kita masuk tentang silaturahim, banyak hadis tentang silaturahim. Sekarang ni kita fokus tentang anak yatim. Baik, dekat sini diceritakan pula ada satu bab, dan dalam bab ini dibawa hadis yang menceritakan ada satu rumah, dan rumah tu ada anak yatim, dan pemilik rumah tadi tu buat baik pada anak yatim tu. Apa maksudnya? Maksud juga ada juga rumah yang ada anak yatim kat dalamnya, tetapi dizalimi anak yatim tadi tu, ya, yang tu dilarang. Seburuk-buruk rumah tu, ya, nanti kita akan tengok hadis ni. Hadis yang ke-137, haddatsana Abdullah ibnu Uthman qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Sa'id ibnu Abi Ayyub an Yahya ibni Abi Sulaiman an ibni Abi Attab an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain yushiru bi isba'ai. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang baik di kalangan orang-orang Islam adalah rumah yang padanya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dalam statement ni, dalam ayat ni, dalam hadis ni, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan tentang rumah, baitun, ya. Jadi digalakkan juga kepada kita ni orang Islam kena memiliki rumah. Tak kira lah sama ada nak beli ke, nak sewa ke, kena ada kediaman, kena ada tempat tinggal, tempat kita berehat, tempat kita bersama ahli keluarga kita, ya. Sebab itulah juga bagi yang kata apa, homeless, gelandangan dan sebagainya, kena usaha, ya, kena usaha juga sedaya upaya untuk ada rumah sendiri, ya, untuk ada tempat perlindungan, tempat berehat, tempat untuk kita berkongsi kasih sayang bersama ahli keluarga kita. Apa sebab, tuan-tuan? Dalam Islam ni banyak sekali diceritakan kelebihan ataupun ganjaran ataupun pahala bila mana orang yang ada rumah tadi tu. Antaranya dengan rumah tadi dapat kita melindungi ahli keluarga kita, yang merupakan tuntutan dalam maqasid syariah, kan? Setiap pensyariatan yang Allah turunkan itu antaranya adalah untuk jaga keturunan-keturunan kita tu, bagi didikan dekat dia, ya, bagi makanan dekat dia, bagi perlindungan dekat dia. Dan rumah ni juga adalah tempat untuk kita laksanakan ibadah sunat, kan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain,
Nabi menceritakan, Nabi bersabda, afdalus salah al-mar'i fi baitih illa al-maktubah. Sebaik-baik solat, ya, sebaik-baik solat seseorang manusia ni, seseorang individu ni adalah solat di rumahnya, melainkan yang fardu. Ya, maknanya solat sunat tu sangat dituntut kepada kita untuk laksanakan di rumah, buat dekat rumah. Sebab tu pentingnya ada rumah tadi. Dan begitu juga bila mana ada rumah ni banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Antaranya Nabi kata juga, orang yang baca masuk rumah tadi, baca surah Al-Baqarah, diberinya keselamatan orang dalam rumah tu. Jadi kalau tak ada rumah, keutamaan ataupun kelebihan-kelebihan tadi tu tak dapat kita nak ambil, ya. Sebab tu pentingnya rumah dengan orang Islam ni. Tu satu tentang rumah yang Nabi nak ceritakan di sini. Yang kedua, Nabi nak cerita rumah tadi tu padanya ada anak yatim, kan? Sebab dalam rumah kita ni mungkin rumah kita ada ahli keluarga kita, ada anak dan sebagainya. Tu okey dah, insya-Allah. Yang baik lagi, rumah tu, pemilik rumah tu ada anak yatim kat dalamnya. Dan yang ketiga pula, diceritakan anak yatim itu diperlakukan dengan baik. Dia jaga kebajikannya, dia jaga dari sudut apa benda ni, apa-apalah yang penting untuk dirinya, pendidikannya, tarbiyahnya, rohani dan jasmaninya, kita jaga dia betul-betul, macam anak kita. Sama jugalah dalam konteks orang ada bangunan, dia wakafkan bangunan, dia buat satu bangunan, dia kata bangunan ni aku khusus untuk aku letak anak yatim, dia pengurus. Termasuk juga dalam bab yang dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kan, bangunkan rumah anak yatim, letak anak yatim, jaga kat situ, insya-Allah termasuk dalam bab ni. Dia akan menjadi antara pemilik rumah yang baik yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Nabi buat perbandingan di sini. Adapun rumah yang buruk, kan? Dalam Islam ni banyak sekali buat perbandingan. Antaranya dalam Al-Quran pun ada yang positif, ada yang baik, ada yang buruk. Selepas Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang azab, ya, bagi orang yang melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan, kemudian Allah cerita pula tentang nikmat bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Dan dalam hadis ini juga sama, Nabi menceritakan tadi tentang rumah yang baik. Sekarang ni pula Nabi bandingkan dengan rumah yang buruk di kalangan orang-orang Islam, adalah rumah yang padanya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Kan? Dalam rumah dia tu ada anak yatim, dan anak yatim tadi itu dizalimi, dianiayai, ambil harta dia dan sebagainya. Maka orang itu, pemilik orang tu dan juga rumah tadi itu dikategorikan sebagai rumah yang buruk dalam agama ni. Aku dan pemelihara anak yatim berada di dalam syurga seumpama dua ni. Diulang lagi tentang hadis ni, seumpama dua jari ni. Baginda mengisyaratkan dengan dua jarinya tadi. Baik, ya, tu berkaitan tentang keutamaan buat baik kepada anak yatim. Bab yang ke-77. Kita masuk satu lagi bab ni. Bab kun lil yatim kal abir rahim. Bab pada menyatakan jadilah engkau bagi anak-anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Nak disuruhkan juga di sini tentang bila mana kita ada anak yatim, jangan banding-bandingkan dengan anak kandung, ya. Jagalah dia, utamalah dia seperti mana sama dengan kita kasih kepada anak kandung. Jadi jadilah seorang ayah yang penyayang tadi tu, kan, penyayang sungguh kepada anak yatim. Bila mana kita buat baik, niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya sedang bersedekah. Betul tak, kan? Sedang bersedekah. Harta kita guna, kita pelihara dia ni, pelihara anak yatim yang perlukan bantuan, perlukan perlindungan. Kita sedang bersedekah. Maksud sedekah tu pun maksud benar. Benar apa? Membenarkan tentang janji Allah.
Allah janji dah, siapa yang buat sesuatu amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tetap insya-Allah dikurniakan ganjaran yang besar di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk hadis yang ke-138. Haddatsana Amru ibnu Abbas qal haddatsana Abdul Rahman qal haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qal sami'tu Abdul Rahman ibn Abzal qala qala Dawud kun lil yatim kal abir rahim wa'lam annaka kama tazra'u kadhalika tahsud ma aqbaha al-faqra ba'da al-ghina wa aktharu min dhalik aw aqbahu min dhalik ad-dalalatu ba'da al-huda wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adta fa illa taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah wa ta'awwadh billah min sahib in dhakarta lam yu'ink wa in nasita lam yuzakkirk. Daripada Abdul Rahman ibnu Abza, dia telah berkata Nabi Dawud alaihi salam, jadilah engkau kepada anak-anak yatim seperti ayah yang penyayang, dan ketahuilah bahawasanya engkau, apa yang engkau tanam demikian pula yang engkau tuai. Wa'lam annaka kama tazra' kadzalika tahsud. Ya, di sini dibuat satu perumpamaan, satu analogi. Ya, Nabi Daud alaihi salam nak cerita di sini tentang suatu benda yang dibuat sebagai tamsil, perumpamaan. Kata Nabi Daud, apa yang kamu tanam maka itulah yang kamu tuai. Kalau kita tanam pokok durian, ya, biji benih durian tu tanam asalnya, nanti pokoknya akan besar dan keluar tadi tu akan keluar buah durian. Ya, mustahil tanam biji durian, tanam anak pokok durian, benih durian, keluar buah tembikai, tak akan. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Falsafahnya tuan-tuan, nak diceritakan di sini bahawasanya bila mana kita didik anak ni, yang dimaksudkan di sini anak yatim tadilah, didik dengan baik, bagi agama, ya, cerita tentang akhlak, ya, cerita tentang agama, bagi keperluan dan sebagainya, insya-Allah bila mana dia besar, tuai nanti dia akan menjadi orang yang berguna. Apa yang kita bagi itulah yang akan keluar nanti. Ya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya, tu yang pertama. Alangkah buruk kefakiran setelah kaya, dan lebih banyak daripada demikian itu, atau yang lebih buruk daripada demikian itu adalah kesesatan setelah hidayah. Ya, dalam perkataan Nabi Daud alaihi salam ni, yang pertama tadilah yang nak menceritakan tentang keutamaan jaga anak yatim. Adapun yang lain-lain ini adalah nasihat kepada kita. Ya, diceritakan di sini alangkah buruk kefakiran setelah kaya. Memang betul pun. Ya, orang yang fakir nak jadi kaya, dia akan seronok. Ataupun benda tu biasa, benda tu merupakan suatu keutamaan, suatu visi kita, suatu, orang kata apa, suatu semangat yang kita nak. Orang yang biasa nak jadi kaya. Tetapi yang nak dimasukkan di sini yang sangat buruk, kalaulah bila mana dah kaya tu jadi fakir. Kefakiran setelah kaya, kita nampak teruk dah tu, orang yang kaya jadi fakir. Tetapi dimasukkan yang lebih dahsyat daripada itu, apabila kesesatan setelah mendapat hidayah, setelah mendapat petunjuk, kan? Dah dapat hidayah, dah dapat kebaikan, buat amal soleh, bagus, cantik dah, ikut aturan Islam. Tiba-tiba satu masa isytihar, hari ni saya buka tudung, kan? Hari ni saya buka tudung, saya tak nak berpura-pura dengan diri saya. Ya,
Yang paling teruk tadi Nabi Daud cerita kat sini ni, yang paling teruk apabila dia dah dapat hidayah tapi dia terjun balik ke dalam kesesatan. Lebih teruk lagi berbanding orang yang miskin setelah kaya. Miskin setelah kaya tu dapat teruk dah, tapi yang lebih teruk bila mana dia terjun kepada kesesatan, bila mana dah ada hidayah petunjuk dalam diri dia. Yang seterusnya, dan jika engkau telah berjanji dengan sahabatmu, maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya. Ini juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberi satu ancaman, ya, antaranya 3 ciri kalau kita buat seolah-olah ciri kita tu seperti orang munafik, ya, ayatun munafiq, tanda orang-orang munafik. Ya, ada 3 benda bila mana bercakap dia dusta. Iza hadatsa kadzaba. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Bila mana dia berjanji dia dusta. Yang ketiga, iza tumina khana. Bila mana diberi amanah dia khianat. Ya, ini juga dimaksudkan sebagai ciri-ciri orang munafik. Dan ulama juga bahas lagi tentang hadis ni. Yang dimaksudkan munafik di sini ialah munafik dalam bab amalan. Jangan pula ada orang janji kita, dia mungkin kita pun kata munafikmu ni. Dalam Quran, orang munafik tempatnya fi darki asfali minan nar, paling rendah tempat dalam neraka. Jangan, ada perbahasan panjang lagi. Yang dimaksud munafik ni terbahagi 2. Ada munafik dari sudut amalan dan ada munafik dari sudut akidah ni, ya, dari sudut kepercayaan. Kalau munafik dari sudut amalan tu boleh lagi lah kita kata insya-Allah mudah-mudahan dapat dididik lagi, istighfar, mohon ampun, mudah-mudahan diberinya keampunan, dia balik semula kembali ke pangkal jalan. Jadi Nabi Daud di sini, jika engkau berjanji dengan seseorang, hendaklah engkau penuhi apa yang engkau janji itu. Sebab apa? Kerana jika engkau tidak lakukan, ianya mewariskan permusuhan antara engkau dan dia. Memang akan jadi bergaduh, akan jadi mengungkit, akan jadi berbalah, ya. Diberi suatu sebab, suatu kesan, ya, kalau berjanji tak tunai akan berlaku permusuhan. Dan berlindunglah dengan Allah daripada sahabat. Ya, ke akhir ni Nabi Daud kata apa? Janganlah engkau dapat sahabat yang sebegini. Kalau ada sahabat yang sebegini, kamu berlindung, kamu tinggallah dia ni. Berlindunglah dengan Allah. Bagaimana sahabat yang dimaksudkan di sini? Iaitu sahabat sekiranya engkau menyebut kesusahanmu, dia tidak membantumu. Ya, kita nak minta bantuan, kita nak minta pertolongan, dia buat tak tahu, buat tak reti je. Ya, jadi tinggal sahabat yang sebegini. Dan sekiranya engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Begitu juga bila mana kamu terpesong, kamu jauh daripada agama, dia langsung biar je, tak beri peringatan. Jadi yang terakhir ni juga nak bagi tahu, sahabat yang baik, nampak sahabat dia tu dalam keadaan kekurangan perlu bantuan, bagi bantuan. Nampak sahabat dia tu sesat ataupun tersasar dan sebagainya, bagi peringatan, nasihat dekat dia. Inilah yang dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulan daripada hadis ni, ya, hadis yang ke-138 ni, antaranya juga dicerita di sini, yang pertamanya anjuran agar mengurus anak yatim. Yang pertama tadi itulah cerita apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Itu satu. Yang kedua, penjelasan tentang beratnya kesesatan selepas hidayah, kan? Maknanya dahsyat sungguhlah mereka yang dah baik, yang dah bagus ni tiba-tiba buat benda tak elok pula. Berat sangat. Malah diceritakan berat dia tu melebihi daripada berat orang yang kaya jatuh miskin. Kaya jatuh miskin tu teruk dah, tapi lagi berat orang yang dapat hidayah, dia sesat, ya? Dia melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, anjuran agar menunaikan janji dan bahaya jika bila mana tidak menunaikan janji tersebut. Dan yang keempat, peringatan agar tidak mencari teman ataupun sahabat yang teruk, sahabat yang buruk tadi. Adapun kala adab bersahabat ni, antaranya hendaklah biarlah sahabat itu memberikan diri kita ni dekat, ya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kesimpulan pada malam ini, beberapa hadis yang kita bincangkan berkaitan dengan amalan buat baik dengan anak yatim. Ciri anak yatim yang pertama tadi, orang yang matinya ayah dan ibu. Yang kedua itu bagaimana pula yang nak pergi makan dan tempatnya tuntutan galakan nak makan tu berkongsi dengan anak yatim. Dan begitu juga yang tadi kita bincangkan juga, rumah yang terbaik di dalamnya ada anak yatim dan jaga baik anak yatim tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita bersama. Segala kekurangan, kelemahan saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.